Sejahtera setelah mengenali autologous transplant dan allogeneic transplant, sampai pula masanya untuk membincangkan jenis transplant yang berlainan sedikit daripada yang telah kita bincangkan sebelum ini. Sebenarnya tak banyak pilihan lain sebelum ini, autologous dan allogeneic ini. Manakala allogeneic pula terbahagi kepada dua jenis transplant berdasarkan kepada jenis conditioning kemoterapi yang kita pakai. Sekiranya kita memberi kemoterapi yang kuat untuk membunuh kesemua sel di dalam badan penerima, maka semua sel dibunuh dan dipanggil myeloablative. Bermaksud semua sel induk dalam badan penerima telah dibunuh. Jadi everything kat situ clean. Jadi kita masukkan sel yang baru ini saja akan masuk terus, ya, berbanding dengan reduced intensity conditioning chemotherapy, di mana kemoterapi yang diberikan tidak 100% kuat untuk membunuh semua sel. Masih terdapat lagi sel yang tertinggal dan kita akan manfaatkan sel tertinggal ini untuk melancarkan graft versus host disease kepada sel yang dimasukkan kemudian. Jadi apa kelebihan reduced intensity conditioning ini ialah ia dapat menggunakan graft versus leukemia ataupun lymphoma effect untuk membunuh baki-baki sel yang telah tinggal, sementara untuk memastikan tidak terlalu kuat, ya, kemoterapi conditioning yang diberi kepada pesakit sekiranya pesakit itu mempunyai risiko jangkitan kuman ataupun umurnya agak lebih lanjut. Sekarang ini lebih banyak RIC, reduced intensity conditioning chemotherapy yang dipakai berbandingkan dengan myeloablative chemotherapy, kerana kita dapat menggunakan graft versus leukemia effect nanti untuk memastikan leukemia ataupun limfoma pesakit tidak datang semula. Seterusnya, kita ada pilihan-pilihan lain dari segi dari segi transplant ini, tetapi apa yang saya ingin titik beratkan di sini, prosesnya tetap sama. Masih lagi 5 peringkat, di mana kita mulakan dengan induction chemotherapy, kemudian kita kenal pasti siapakah penderma, dan kita akan memulakan proses pengeluaran sel, ya, iaitu harvesting. Kemudian kita akan beri pula rawatan conditioning chemoterapi kepada pesakit, kemudian infusion dan juga recovery. Jadi kalau kita lihat ada 5 peringkat di situ, semuanya tetap sama. Cuma variasinya di sini ialah sumbernya mungkin berlainan dan juga jenis kemoterapi yang kita beri untuk conditioning mungkin berbeza antara satu sama lain. Jadi dari segi pilihan lain yang kita ada ialah, pertama sekali saya ingin cakapkan tentang haploidentical chemoterapi, haploidentical transplant, yang bermaksud penderma dan penerimanya tidak 100% serasi. Kemudiannya match unrelated transplant, di mana tidak ada talian perkeluargaan antara penerima dan juga penderma, dan seterusnya ialah sumbernya daripada cord blood. Apa yang kita maksudkan di sini ialah haploidentical ini, di mana kalau dalam adik-beradik kita tidak dapat satu penerima yang ada 100% keserasian HLA. Jadi sekiranya kalau kita lihat, ya, dalam adik-beradik kita ada ibu dan bapa. Ibu dan bapa kita ada 2 salinan jin masing-masing. Jadi anak yang ini, contohnya ni 5 orang, ya, dia boleh mendapat satu jin daripada ibu dan satu jin daripada bapa secara random. Jadi kemungkinan untuk kita serasi dengan adik-beradik kita adalah 1/4, kerana ada 4 variasi dari segi pasangan sel daripada ibu dan bapa kita yang kita dapat terima. Jadi sekiranya di sini kita lihat pesakit yang di sini, ia mempunyai satu match penuh, di mana dia menerima jin daripada ibu dan bapanya yang sama. Jadi dua beradik ini adalah penderma dan penerima yang sesuai. Jika kita bandingkan pesakit ini pula, yang kedua-duanya ini hanya dia mendapat satu jin yang sama, satu jinnya tidak sama. Jadi dua adik-beradik ini, sekiranya mereka tidak ada kesaksian yang lain, maka mereka mempunyai 50% match. Ini yang kita maksudkan sebagai haploidentical. Sekiranya antara pesakit yang ini dengan yang ini tidak ada keserasian langsung, ini 100% tidak serasi. Jadi tidak mungkin kita dapat
melakukan pembinaan susun tulang antara dua beradik ini. Jadi kalau kita pakai dua adik-beradik yang 50% match ini yang kita maksudkan sebagai haploidentical chemotherapy. Jadi conditioningnya agak lebih berat dan dia menitik beratkan rawatan untuk memastikan tidak ada penolakan. Jadi immunosuppressionnya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan transplant yang sama. Jadi perlu immunosuppression pada tahap yang tinggi, risiko penolakannya akan juga tinggi dan sebenarnya pesakit perlu menggunakan ubat immunosuppression pada tahap yang lama kerana untuk memastikan yang tidak ada penolakan yang terlalu serius dalam bentuk graft versus host disease. Berbalik kepada carta tadi, kalau kita lihat di sini, sekiranya tidak dapat keserasiannya, contohnya antara pesakit ini dan pesakit ini dan dia tidak ada adik-beradik yang lain, jadi tidak mungkin mereka dapat menjadi penderma dan juga penerima. Jadi sebagai alternatif pada mereka, mereka mungkin dapat mencari penderma lain yang tidak ada talian persaudaraan dengan mereka, tapi mereka mempunyai HLA yang sama. Cara untuk kita mendapatkan keserasian ini ialah menggunakan database. Di Malaysia kita ada satu database yang kita panggil Malaysian Stem Cell Registry yang dikendalikan di IMR. Walaupun senarai penermanya tidak banyak, tapi ia cukup untuk kita mulakan dan perkembangkan pada masa akan datang. Jadi apa tugas database ini? Ia memang mudah. Jadi apa yang kita buat semasa pesakit ataupun penderma darah tampil untuk menderma darah, kita boleh memberikan sedikit maklumat pada mereka dan sedikit darah yang mereka ambil tu kita boleh dapatkan untuk kita lakukan ujian HLA. Dan ujian HLA mereka ini kita akan simpan dalam satu database dan sekiranya satu hari nanti ada pesakit yang memerlukan stem cell transplant, dia tidak berpeluang untuk mendapat stem cell daripada adik-beradik mereka sendiri, maka mereka boleh menghantar data HLA mereka untuk dikaji sama ada pesakit penderma lain di dalam registry database yang telah ada ini ada tidak yang serasi dengan mereka. Sekiranya serasi, barulah mereka dipanggil semula untuk diberitahu sama ada mereka masih berminat untuk jadi penerma. Kita tidak memaksa penerma, tapi ada juga eloknya kalau kita mendaftar untuk dalam database supaya tidak mungkin kita dapat mengenal pasti siapa yang mungkin boleh menderma kepada kita. Dari segi jenis darah A, B dan O itu tidak begitu penting sangat, walaupun kita mahu mereka serasi, tapi HA adalah lagi penting. Selalunya HLA akan serasi jika penerma dan penerima adalah dari bangsa yang sama. Jadi itulah pentingnya sekiranya pesakit-pesakit berbangsa Melayu, mereka patut mendaftar dalam database kebangsaan supaya sekiranya mereka perlu melakukan stem cell transplant tapi adik-beradik mereka tidak sesuai, maka mereka boleh menyertai database untuk melihat sama ada tak penderma yang sesuai dengan mereka. Pesakit-pesakit berbangsa Cina dan bangsa India boleh menggunakan database asing kerana kemungkinan untuk mereka mempunyai match. Contohnya pesakit dari bangsa Cina untuk mendapat match daripada negara China, daripada Beijing dan Taiwan adalah lebih tinggi berbandingkan dengan pesakit berbangsa Melayu. Begitu juga dengan pesakit berbangsa India, mereka boleh menggunakan database yang lebih banyak daripada benua India. Jadi ada pentingnya kita ingin memupuk supaya kita menjadi penerma, mendaftar menjadi penerma. Sebab jika kita mendaftar tidak semestinya kita perlu menderma. Sekiranya kalau kita perlu menderma, kita dipanggil untuk menderma, apa salahnya kalau kita menolong, bukan? Kerana risiko kepada diri kita untuk menderma adalah sangat rendah. Selain dari di Malaysia, satu lagi database yang saya selalu pakai ialah World Marrow Donor Association ataupun WMDA. Ia adalah satu konsortiumnya berpusat di Leiden di Belanda, di mana mereka mengumpul database dari berbanyak pusat di seluruh dunia, termasuk di Beijing, termasuk di Taiwan, di Singapura pun ada. Tapi Malaysia tidak menyertainya. Saya kena tegaskan di situ. Thailand ada. Jadi semua negara ini mereka berkongsi database mereka dengan WMDA. Jadi sekiranya saya perlu
mencari penderma, saya tidak perlu menelefon ataupun menghubungi setiap database secara berasingan. Saya hanya perlu hanya berhubung dengan WDMA dan mereka mempunyai satu database yang penuh. Saya hantar saja HLA pesakit saya yang perlu mendapat stem cell transplant, maka akan datang beberapa list ya, pesakit-pesakit penderma-penderma yang mungkin sesuai. Jadi setelah saya kenal pasti siapakah yang sesuai, maka mereka akan menghubungi database tersebut dan mengenal pasti sama ada penderma itu masih berminat atau tidak untuk menjadi penderma, dan sekiranya mereka bersetuju, barulah proses pembayaran dan juga proses untuk menyaring penderma itu dimulakan. Setakat ini saya sudah mendapat beberapa donor daripada negara China untuk diberikan pada pesakit di negara kita. Proses untuk menghantar stem cell itu daripada negara luar ke Malaysia perlu melalui koordinasi yang agak terperinci, kerana kita perlu memberitahu KKM mendapat import permit tertentu dan memastikan pembayaran di antara penderma dan juga penerima berjalan lancar, kerana kita tidak melakukan apa-apa pembayaran ya, semuanya dilakukan oleh penerima itu dan kita hanya menolong mereka sahaja. Mereka perlu berhubung secara terus melalui kita kepada penderma. Pendermaan akan dibuat di pusat database negara mereka, selnya sudah dikeluarkan, dibukukan, kemudian diterbangkan kepada negara kita untuk digunakan pakai kepada pesakit kita bila masanya telah tiba. Proses ini mengambil masa dan juga memerlukan kos yang agak tinggi. Secara purata kita perlukan dalam 50 hingga 80 ribu ringgit Malaysia untuk proses mengenal pasti dan seterusnya menghantar stem cell itu daripada negara luar kepada penerima di sini. Jadi itu kos yang lebih tinggi ya. Di negara Amerika Syarikat juga ada satu lagi registry yang lain, iaitu National Marrow Donor Program. Dia tidak menyertai WMDA, jadi selalunya kalau kita ingin melalui database mereka, kita hanya perlu kontak mereka juga, menghantar data tentang pesakit kita dan mereka akan lihat di dalam database mereka mana satu yang sesuai. Jadi di Malaysia ini, seperti yang saya cakap tadi, The Malaysian Stem Cell Registry, kita boleh menghubungi mereka secara terus melalui talian di website mereka. Sebenarnya mereka mempunyai satu Facebook page yang agak aktif. Seterusnya, untuk WMDA, anda tidak boleh menghubungi mereka terus. Anda perlu memberitahu doktor anda yang akan melakukan prosesnya untuk anda. Dan begitu juga dengan the National Marrow Donor Program di US ya. Tagline mereka ialah Be the Match. Jadi mereka juga agak aktif. Setakat ini WMDA telah menguruskan hampir 30 juta pesakit dalam database mereka, dan setakat ini mereka sudah mengendalikan hampir 1 juta transplant. Seterusnya saya ingin menyentuh sedikit tentang penggunaan cord blood. Selalunya cord blood ni kita dapat daripada tali pusat dan plasenta ibu yang sedang melahirkan anak, dan selnya itu kita dapat simpan dan digunakan kepada bayi tersebut untuk pada masa akan datang. Tapi ada juga kemungkinan yang bayi itu mempunyai HLA sama dengan penerima lain. Tidak semestinya adik-beradik dia sendiri, kita boleh masukkan kepada database, dan selalunya kita tidak memerlukan 10 out of 10 match ya untuk jadi penderma, kerana terdapat beberapa keistimewaan pada sel cord blood di mana kita tidak perlu 100% serasi untuk menjadi penerima. Walau bagaimanapun terdapat sedikit masalah kerana dosnya terlalu kecil, jadi ia lebih sesuai digunakan untuk pesakit-pesakit pediatrik. Secara peribadi saya tidak pernah lagi menggunakan cord blood setakat ini, tetapi memang di Malaysia ada beberapa syarikat yang aktif yang mempromosikan proses penyimpanan cord blood ini, kerana kalau tidak kita hanya buang saja. Jadi semasa bayi itu lahir, kita kepilkan tali pusat bayi itu dan kita potong. Seterusnya sambungan tali pusat daripada bayi yang telah dipotong kepada plasenta yang telah dikeluarkan daripada rahim ibunya, kita buang saja. Tapi selnya yang terdapat di situ yang tinggal itu kaya dengan sel induk yang kita boleh pakai di masa akan datang. Cuma kos untuk menyimpannya itu perlu dibayar oleh pesakit, kerana cord blood itu adalah milik bayi tersebut.
Jadi ada beberapa syarikat di Malaysia, 3 yang saya tahu ialah Stem Life, CellSafe dan Cryocort yang menjadi tabung untuk menyimpan sel-sel ini. Setakat ini mereka hanya menyimpan untuk pesakit itu saja, tapi sekiranya pesakit ataupun bayi itu mahu HLA mereka diberi kepada database secara untuk supaya ada pesakit-pesakit boleh menyemak database mereka, maka mereka boleh buat kemudian. Tapi koordinasinya di Malaysia masih lagi belum mantap. Jadi selalunya mereka menyimpan ini untuk kegunaan mereka sahaja di masa akan datang. Jadi untuk maklumat lanjut tentang proses-proses tersebut, sila berbincang dengan pakar darah anda, dan jangan segan, kita boleh berhubung melalui Facebook dan juga boleh juga melalui website saya untuk membincangkan secara terperinci bagaimana proses pemindahan darah, pemindahan sum-sum tulang yang lain ini dapat dilakukan. Sekian, terima kasih.